guys, welcome back to Azmio channel. So another day, another me. And ya, sehari ini saya akan bawa 7 pengalaman seram di Sarawak. So sebelum saya mulakan video kali ini, saya mau hit the subscribe button and give a thumbs up. Okay? Without any further ado, let's get into the story. And guys, ini adalah 7 pengalaman seram di Sarawak. Cerita dialah, dan saya hanya membawakan. Nanti saya letak di description dia punya link orang yang membawa ini cerita. Thank you. Dan saya bawakan di YouTube saya. So kisah pertama ini adalah gangguan di zaman sekolah rendah asrama dia ya. Waktu itu waktu malam. Lepas saja dia spray minyak wangi di asrama dia tu, sesuatu perkara telah terjadi. Aku spray minyak wangi bukan suka-suka, tapi sebab asrama ni bau hapak. Pada orang yang pernah tinggal di asrama yang akan faham benda ni, okey? Malam tu asrama kita orang kena kacau benda semacam, anda tahu hantu bungkus? Itulah itu orang dia. Kita panggil pos. Tapi saya malas mau cakap sebab was scary, was lonely di sini, guys. Sebab benda tu melompat dari pintu depan asrama ke satu tempat. Dapat dengar 3 kali di jendela benda tu melompat dalam asrama. Lepas tu tak ada dah. Ingatkan aku seorang je dengar, tapi pagi tu aku tanya yang lain. Kalau-kalau lah dorang juga pun dengar benda tu. Waktu pintu asrama terbuka, aku dengan yang lain ada terdengar bunyi orang mendengus dengan kuat. Macam macam itulah lebih kurang dah. Tapi jangan nak samakanlah dengus aku tu. Okay. Nasib baik tak ada ternampak benda tu sebab semua pun masing-masing dalam gelambung. Hantu ni kami panggil hantu ngelesat. Sarawak panggil hantu ngelesat. Sejenis makhluk yang hanya jalan melompat lurus sahaja. Tertarik dengan bau wangi, elakkan guna wangian di kawasan hutan di waktu malam ya guys. And kisah kedua dia. Kisah kedua ni waktu tu sekolah asrama pagi. Time kelas PJ lah. Turun aku pergi seorang ambil peralatan PJ. Kamu tahu PJ itu apa? Pendidikan jasmani. Okay? Dah sampai dekat store sukan tu, terdengar bunyi anjing menggonggong. Tapi bila cek, dalam store tu tak ada anjing langsung. Lagipun store sukan tu kecil je. Dari mana datangnya anjing tu kan? Pelik. Selang beberapa saat lepas tu terdengar selakan anjing di bahagian luar store. Nah, tembus dinding pula. Bukan seekor tapi bunyi selakan anjing ni lebih kurang dalam 2 hingga 3 ekor macam tu lah. Tengok dekat luar store sukan langsung tak ada satu pun anjing berkeliaran. Dari mana bunyi anjing ni? Terus lari lebih kurang jarak dalam 40 meter macam tu. Bila toleh sebelah kanan, saya ternampak perempuan rambut panjang warna putih cecah tanah. Baju putih, muka tak nampak sebab tertutup dengan rambut dia. Tengah mencari something dekat tempat pembuangan sampah sekolah tepi blok store sukan ya. Tepi bilik store sukan. Terleka dekat situ sampai kawan tegur, lama sangat ambil peralatan sukan. Sedar je benda tu dah tak ada. Kita ke kes yang ketiga dia. Lepas habis kelas malam dalam pukul 8, macam itulah
Semua pelajar pergi ke kantin sekolah untuk minum malam sebelum masuk ke asrama. Time keluar asrama, ternampaklah bola api terbang atas atap kelas. Tak sempat nak tegur, terus hilang macam tu je. Lepas balik daripada kantin sekolah, nak naik ke tanda sebelum masuk asrama, ternampak lagi sekali lalu dekat atas pokok arah sebelah tandas lelaki. Pokok besar yang menyeramkan. Hal ini sempat begitu dua lagi kawan kita orang terus berlari masuk ke asrama. So keesokan harinya kawan yang seorang lagi ni cerita dekat cikgu. Lepas tu cikgu tu suruh bagi tahu orang lain. And cikgu belanja coklat. Sampai ke sudah cerita ni hanya dekat kita orang sahaja. Kisah keempat. Waktu musim buah hujung tahun, aku ikut ayah aku pergi kutip buah durian dekat dusun. Tengah mencari buah durian yang jatuh dekat tanah tu, ayah aku sempat tegur aku jangan takut kalau nampak benda atas bukit sana. And kalau boleh buat bodoh je lah. Sekali pandang atas bukit, terkejut aku nampak mata merah berkelip-kelip dekat setepi semak samun sana. Lepas tu ayah aku suruh aku cepat-cepat kutiplah durian and naik perahu balik. Sampai je dekat rumah, ayah bagi tahu aku yang tadi aku dengan ayah aku nampak tu hantu layak. Nenek aku kata, nasib baik aku dan ayah terus balik, kalau tak susah nanti jadi dia. Betau hantu raya makhluk seakan gergasi tapi hanya munculkan diri dalam bentuk seperti mata yang besar warna merah. Orang-orang tua kata makhluk ni memang suka akan budak-budak. Main maghrib lagi lah korang. Ya, budak-budak. Saya bukan nak kasih takut tapi ya, begitulah. We go to kisah 5. Waktu ni pergi mandi sungai dekat belakang kampung. Aku dengan 5 orang sepupu beradik masuklah ke dalam hutan. Tengah mandi tu tiba-tiba hujan panas. And seperti orang tua-tua kata, hujan panas ni tak bagus sangat. Okay? Sepupu yang seorang ni ajak balik sebab tak elok keluar rumah kalau hujan panas. Sepupu yang ajak balik tadi ada pesan waktu hujan panas kena letak rumput lalang dekat telinga supaya tak kena kacau. Dengan sumpit lacau, macam bunyi lain dah lacau di pandang lacau. Okay? Tapi seorang pun tak ambil tahu sebab nak balik cepat. Dalam perjalanan balik tu, sepupu lagi seorang ni mengadulah sakit kaki, tak boleh berjalan. Katanya berat sangat nak melangkah. Tiba-tiba kaki dia jadi merah semacam. Kita orang jadi buntu nak buat apa sebab nak dukung sepupu seorang ni. Tak larat sebab bedan dia ni besar sangat. Jadi kebetulan lah waktu tu ada Aki Ajau. Aki Ajau ni adalah orang tua berilmu dekat kampung. Yang baru pulang dari kebun dia tak jauh dari tempat kita orang mandi. Dia datanglah ke arah kita orang, cepat-cepat dia tapis kaki sepupu orang tu. Seorang tu. Lepas tu dia angkat sepupu aku bawa balik dan kita orang follow sejelas. Sampai je dekat rumah, Aki Ajau suruh bini dia keluarkan bekas berubat dia dan baca something. Kaki sepupu yang merah tadi setelah dibaca oleh si Aki Ajau ni dia jadi normal baliklah. Aki Ajau kata tadi ada anak buyuk main dekat kaki sepupu. Tu yang susah nak jadi. Aki Ajau dah halau benda tu balik ke tempat dia. Sumpit hijau
Istilahnya apabila waktu hujan panas harus pakai lalang dekat telinga bagi mengelakkan gangguan daripada makhluk halus. Biasanya orang yang kena tuh akan sakit pinggang, rasakan macam kena cucuk jarum dan lemah semacamnya guys. Lecau ikutkan spesies cicak hutan. Tak pasti macam mana orang kamu cakap ianya boleh dijadikan sumpit lecau. Okay? Hantu buyuk ni kita panggil dia Kak Ponti sebenarnya. So back to the story. Kisah ke-6, kejadian ini berlaku selepas 2 minggu pindah baru dekat KL. Waktu tu aku duduk seorang je sebab 3 orang lagi housemate aku ni ialah kerja. Aku pun cuti hari tu sebab kerja shift. Time duduk seorang layan game Mobile Legend. Ada betul. Ini bukan menaja ya. Memang cerita dia. Tertiba dekat dapur ada dengar bunyi cawan bergerak. First tu aku buat bodoh je lah. Tak ambil tahulah kan. Setakat cawan berbunyi apalah sangat. Lepas tu dekat luar rumah ada orang bagi salam 2 kali. Amazing. Suara tu suara perempuan sayu je lah. Aku jongklah dekat lubang pintu tu. Kan dekat lubang pintu apartment ni selalu ada yang untuk safety kita tengok. Tapi waktu saya lihat tu tak ada satu orang pun yang berdiri kat depan tu. Dekat rumah sebelah kita orang ni, couple Cina duduk. 2 rumah dekat depan tu pula, belah kanan orang Jepun. And belah kiri kosong. Memandangkan aku bukan Muslim, aku tak bagi salam balik dan aku terus sambung main game semula sampailah housemate aku ni balik. Wow, ada orang Jepun sekali tinggal. Amazing. Aku tak nak cerita dekat yang lain supaya dorang ni tak takut nanti. Harap-haraplah tak datang benda tu balik. And last of all, kisah ke-7. Kita ada last ini. Takut-takut ada pula yang ketukat bilik korang. Tak, kita orang main je. Sebenarnya saya pun tengah takut ni sebab saya seorang-seorang. Walaupun di tengah hari buta, bila awak seorang, bawakan vibe ini. It's mengundang guys. It's mengundang. Please guys. Time ni family aku baru je pindah dekat bandar di Sibujaya, Sarawak. Rumah yang family aku pindah ni dekat teras 2 tingkat town. Tapi satu tempat tu hanya rumah kami je yang duduk dulu dan kawasan rumah kami yang paling hujung di taman situ. Malam tu ayah aku ni tak adalah, jadi tinggal mak dengan aku je. Aku dengan 3 adik aku yang lain. Time kejadian ni adik aku dekat tingkat atas N. Mak aku dengan yang lain tengok TV, termasuk aku sekalilah. Adik aku yang dekat tingkat atas tadi dengar ada orang ketuk pintu atas banyak kali. Mula-mula perlahan katanya, lepas tu laju. Dalam masa yang sama juga mak aku pergi ke tandas dan terdengar bunyi sama orang ketuk pintu dekat tingkat atas. Adik aku yang dekat tingkat atas tadi berlari ke bawah dan begitu bagi taulah mak aku tu. Lepas tu mak aku suruh bakar bekas telur dan sapu dekat dinding rumah. Waktu tengah sapu bekas telur yang dibakar tadi, still lagi ada dengar bunyi orang ketuk, tapi a little bit slowly lah. Kejap ada, kejap tak ada. Lepas sapu bekas telur tadi, dekat semua dinding rumah bunyi itu terus hilang. And sekian itu saja kisah dari setakat ini, and thank you. If kamu mau tengok dia punya story, mungkin ada story lain, nanti saya letak di description below. Okay guys, and yeah, that's it for the story today. I harap kamu tengok sampai ke akhir. And ya guys, sebelum saya akhiri video kali ini, please, kalau kamu ada story yang kamu rasa sayang untuk terbengkalai,
Kamu antarkan ke email yang ini, nanti saya bawakan cerita itu ke video yang akan datang. Cerita pendek ke cerita panjang antar ya. Saya tak mengira punya. Yang penting seram, jangan je lucu. Kang bukan lagi orang tengok ni ketakutan ketawa. Okay? And see ya. Be careful.